Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, sihat ya? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan rahmatnya kita dapat bertemu. Dan malam ni kita akan bincang satu tajuk yang diberikan kepada saya, iaitu fitnah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut tentang fitnah terhadap Nabi, dia bukan sesuatu yang baru. Kadang-kadang kita ingat zaman ini saja orang yang fitnah Nabi kan. Dia bukan sesuatu yang baru, tetapi dia sesuatu yang lama. Dia telah berlaku zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi sendiri pun telah berlaku. Ada sekumpulan orang yang sentiasa cari peluang untuk fitnah Nabi. Betul ke? Contohnya di kalangan mereka adalah ketua munafik Abdullah bin Ubay, Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya. Berarti bukan sesuatu yang baru. Bilakah orang barat mula fitnah Nabi? Lebih kurang 200 tahun yang lalu. Dan perbincangannya saya akan bincang nanti, majoritinya datang 200 tahun yang lalu. Berarti selepas Nabi Muhammad SAW wafat, lebih daripada 1200 tahun tak wujud soalan itu. Soalan itu hanya wujud 200 tahun yang lalu, bila Orientalis ni, mereka telah membaca kitab-kitab Islam dan mereka bandingkan keadaan di barat dan keadaan di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka timbullah banyak soalan, banyak persoalan yang mereka ada terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita lihat pada tahun 1800 hingga 1950, di barat Orientalis mereka telah mengarang, telah menulis buku terhadap agama Islam, dan tidak kurang daripada 60,000 buah buku yang telah dikarang terhadap agama Islam. Hanya dalam satu jangka masa yang pendek saja, 150 tahun saja, mereka telah karang 60,000 buah buku. Sebahagian besar tu fitnah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini zaman Nabi orang cakap aja, fitnah aja. Di barat orang tulis saja. Zaman sekarang mereka sanggup melabur, berlabur satu wang yang banyak ya, berjuta dolar untuk membuat satu drama, untuk membuat satu cerita, menceritakan mengenai Nabi Muhammad SAW. Kamu rasa cerita itu mencerita perkara yang baik ke perkara yang buruk? Kalau pergi YouTube, kalau kamu tekan, kamu akan jumpa banyak video atau drama yang mereka buat terhadap Nabi Muhammad SAW. Di mana saya berhenti? Okey. Zaman moden ini, kalau kita pergi YouTube, mereka telah belanja banyak wang untuk buat video mengenai Nabi Muhammad SAW. Kamu rasa perkara yang mereka cerita tentang Nabi itu, perkara yang baik ke perkara yang buruk? Perkara yang buruk. Banyak sekali. Kalau kamu dengar pun sakit hati kadang-kadang. Kita sakit hati. Okey. So bagi saya, bila saya tengok video-video, baca tulisan sedemikian, saya rasa ada tanggungjawabnya saya buat kajian untuk menjawab, mengulas segala tuduhan itu. Tak perlulah kita marah-marah. Tak perlu. Kita kena relax, dan poinnya adalah untuk menjawab dan mengulas tuduhan sedemikian, supaya non-Muslim bila mereka dengar jawapan tu, mereka boleh buat kajian lagi, dan kita harap selepas mereka buat kajian dan mereka boleh ubah persepsi mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Salah satu tuduhan yang paling awal bila saya tengok video tu adalah mereka tuduh Nabi Muhammad SAW menipu para sahabat. Persoalan saya, di manakah mereka dapat cerita itu?
Bila mereka baca kitab-kitab Islam, mereka dapati bahawa pernah satu masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai 9 isteri. Kemudiannya Allah turunkan wahyu surah An-Nisa surah keempat ayat nombor 3. Orang sini tahu tak ayat ini? Surah An-Nisa surah keempat ayat nombor 3. Ini ayat ini satu ayat yang paling hebat dalam keseluruhan Quran. Dia hebat dan dia unik. Dia tak berlaku dalam ayat-ayat lain. Apa cerita tu? Satu-satunya ayat dalam Quran, lelaki hafal bahagian depan, perempuan hafal bahagian belakang. Apa cerita tu? Kahwinlah wanita yang kamu suka. 2, 3, 4. Biasanya lelaki hanya tahu hafal sampai sini saja. Dan wanita ni bila dia tak nak suami dia kahwin lebih, dia kata, sekiranya kamu kuatil, kamu tidak dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri kamu, maka kahwin hanya 1. Betul tak? Ada tak ayat Quran lain lelaki hafal depan, wanita hafal belakang? Tak ada. Ini satu-satunya ayat. Dan bila mereka lihat ayat ini, Allah perintahkan lelaki maksimum boleh ada 4 isteri pada satu masa. Selepas ayat itu diturunkan, Nabi Muhammad SAW perintahkan sahabat, arahkan sahabat, sesiapa yang ada lebih daripada 4 isteri, maka lepaskanlah mereka ataupun ceraikanlah mereka. Hanya boleh pilih 4 di kalangan isteri-isterinya. Para sahabat ikut tak perintah Nabi? Mereka ikut. Tapi siapa yang tak ceraikan isterinya? Siapa yang kekal lebih daripada 4? Nabi Muhammad SAW. Maka disitulah datangnya idea. Bukankah ini perintah untuk semua? Suruh orang cerai, dia sendiri tak cerai. Maka mereka datanglah idea, Nabi Muhammad SAW menuduh para sahabat. Na'udzubillah. Macam mana kita nak ulas bila orang tanya soalan sedemikian? Yang pertama, tanyalah dia, di manakah dia dapat tafsiran sedemikian? Dalam Islam, kita ada Quran, kita ada sekurang-kurangnya ada 4 Quran, tafsir Quran yang utama. Yang pertama, Quran boleh tafsir Quran. Sunnah boleh tafsir Quran. Sahabat boleh tafsir Quran. Ulama boleh tafsir Quran. So kita ada sekurang-kurangnya 4 tafsir yang utama. Tanya dia, di manakah dia dapat tafsir itu? Daripada tafsir mana satu? Dia ada masalah. Yang kedua, konteks ayat ini, surah An-Nisa surah keempat ayat nombor 3. Apa konteks ayat ini? So bila kita tanya mereka, biasanya mereka tak mampulah jawab. Sebab ayat ini, surah An-Nisa surah keempat ayat nombor 3 adalah syariat yang Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Selepas ayat itu diturunkan, umat Nabi Muhammad SAW maksimum boleh ada 4 isteri saja sampai hari kiamat. Itu untuk umat Nabi. Tetapi untuk Nabi Muhammad SAW, Allah beri dia syariat lain. Syariat lain. Disebut dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 50 hingga 52. Dan dalam ayat Quran ini Allah sebut beberapa perkara. Salah satunya adalah Allah melarang Nabi menceraikan mana-mana satu isterinya. Allah tak benarkan. Kenapa? Sebab semua isteri Nabi Muhammad SAW mereka adalah ummul mukminin, ibu kepada semua orang mukmin. Tak boleh cerai lah. Kalau cerai, ada tak mukmin boleh kahwin ibu kamu sendiri? Tak boleh. Allah melarang dia. Allah tak benarkan dia cerai mana-mana satu isterinya. Bukan dia tak nak cerai, bukan dia menipu. Dia tak cerai sebab arahan Allah, perintah Allah. Bukan saja itu tak boleh cerai, malahan ayat seterusnya dia tak boleh kahwin lagi. Selepas ayat itu diturunkan, Nabi Muhammad SAW tidak dibenarkan kahwin lagi. Walaupun hati dia betapa suka, wanita tu betapa cantik, tak guna. Allah telah tutup kotanya. Allah tak benarkan dia kahwin lagi. Itu syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, sebagai Rasul.
Dan kalau kita faham konteksnya, ini untuk umat Nabi, ini untuk Nabi Muhammad SAW, maka berlaku tak Nabi menipu? Selesai tak masalah? Sebab itulah saya selalu ingati diri saya dan juga muslimin muslimat di sini. Ingat, bukan semua perkara Nabi lakukan, Nabi buat kita boleh ikut. Tidak. Bukan semua perkara Nabi buat kita boleh ikut. Tidak. Ada perkara khusus untuk dia sebagai Nabi, dia sebagai Rasul, yang kita umat Nabi tak boleh ikut. Berarti Nabi boleh kekalkan lebih daripada 4 isteri, kita tak boleh. Nampak bezanya? Sebab dia sebagai Nabi, dia sebagai Rasul yang Allah benarkan untuk dia. Yang kedua, ini agak popular. Popular tu apa? Menceritakan tentang, sebab kan ada 9 isteri tadi kan? Maka datangnya idea. Bila ramai isteri, biasanya otak datang apa ni? Datang ke otak apa ni? Dia kata gila seks. So di barat, kalau kita tengok tulisan tu, dia akan tulis kenapa dia buat cerita. Dia kata kenapa dia perlukan ramai isteri. Sebab dia ni gila seks. Nauzubillah. Atau orang putih kata sex maniac. Saya peribadi pernah didatangi oleh missionary dan jumpa saya, dan dia bertanya terhadap Nabi Muhammad SAW, dan dia mengatakan, dia menuduh, dia kata Nabi Muhammad SAW, dia kata seorang lelaki, seorang wanita sudah cukup. Kenapa perlu sampai 9? Kalau dia tak gila seks, dia apa? Jadikan soalan begitu. Kalau orang tanya kita soalan sedemikian, apa reaksi kita? Biasanya orang Islam akan marah kot. Saya galakkan, relax lah. Soalan ni soalan dah lama dah basi dah. Bukan soalan baru pun. Yang penting tu, faham soalan, kita ulas perlahan-lahan. Dan saya tanya missionary tu, kamu kata, kamu tuduh Nabi Muhammad SAW gila seks, nauzubillah. Kamu tuduh, no problem. Saya minta dia, boleh tak kamu kemukakan simptom, kemukakan tanda-tanda gila seks. Sebab doktor ni bila tengok pesakit, doktor tak akan pandang macam ni, cakap you sakit apa kan. Dia akan tanya, ada tak tanda-tanda ini? Ada tak tanda-tanda ini? Ada tak tanda-tanda itu? Betul ke tidak? Bila dia dapat tanda yang cukup, kemungkinan. Okey, dia boleh kata kemungkinan kamu ada penyakit sedemikian. So saya minta dia, boleh tak kamu kemukakan simptom? Sebab kalau kita tanya doktor pakar, orang yang gila seks tu apa? Dia kata itu suatu penyakit. It is an illness. Tapi setiap penyakit tu mesti ada tanda-tanda penyakit. Mesti ada simptom-simptom. Maka saya minta missionary tu, boleh tak kamu kemukakan sedikit simptom? Dia tak mampu nak bagi apa-apa simptom. So saya ajak dia, saya kata, jom kita bincang. Kita bincang daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW sehingga kewafatan Nabi Muhammad SAW. Mari kita tengok ada ke tak ada simptom-simptom gila seks. Dia kata okey. Maka saya pun mulalah. Saya tanya soalan aja. Saya tanya dia, kamu tahu tak Nabi Muhammad SAW berumah tangga pada usia berapa? Saya yang akan bincang tentang pendapat yang kita faham secara umum. Okey? Ditulis dalam buku-buku Islam mengenai Nabi nikah pada usia berapa? 25. Betul? Dan isteri pertamanya Khadijah radhiyallahu anha, bila dia nikah pada masa itu dia usia berapa? 40. Betul? Maka saya tanya missionary itu, kamu rasa kalau orang yang gila seks, dia suka ke kahwin wanita tua daripada dia 15 tahun? Dia diam. Dan saya tanya dia, tahu tak daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW sehingga dia usia 25, sebelum dia berumah tangga, sebelum dia nikah, ada tak mana-mana tulisan, ada tak mana-mana kisah yang menceritakan bahawa Nabi ada tanda-tanda gila seks? Tak ada. Daripada lahir sampai usia 25, line clear. Dan bila dia nikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, mereka berdua ni monogami berapa lama? Tahu monogami? Hanya mempunyai seorang isteri. Berapa lama? Dekat 25 tahun.
25 years. Maksudnya daripada usia 25 hingga 50 dalam hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya mempunyai seorang wanita. Kalau orang yang gila seks, dia gila semasa muda kah, gila semasa tua? Orang sini setakat ni boleh faham tak bahasa Melayu? Okay, dia gila semasa kuat kah, gila semasa lemah? Tapi tengok sampai pada usia 25 hingga usia 50, 25 tahun ini, ada tak Nabi pergi cari wanita lain? Ada tak ada hubungan dengan wanita lain? Langsung tak ada. Berarti sampai usia 50 pun Nabi line clear. Tak ada tanda-tanda. Dan Nabi nikah dengan Khadijah radhiyallahu anha usia berapa kali janda Khadijah? 2 kali. Persoalan saya, adakah orang yang gila seks dia memang suka cari wanita yang banyak kali janda? Kemudian Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Dalam 2 tahun lebih dalam hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa wanita. Boleh ke orang yang gila seks dia boleh kemarau tak 2,5 tahun, 2 tahun lebih lah, 2 tahun lebih, boleh? Orang sini faham tak kemarau? Sekarang ni musim hujan, nanti dia akan jadi kemarau kan? Boleh tak orang yang gila seks dia berhenti 2 tahun lebih kemudian baru gila balik? Setakat ini ada tak tanda-tanda menunjukkan Nabi ada simptom-simptom gila seks? Tak ada. Tak ada. Kemudian Nabi nikahi 2 isterinya, anak perempuan para sahabat, iaitu Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu untuk merapatkan silaturahim. Dan selainnya isteri-isteri yang Nabi nikahi, sebahagian besar adalah janda. Betul? Nah, persoalan saya, adakah orang yang gila seks, na'udzubillah, suka kahwin wanita janda? Sampai sekarang, ada tak tanda-tanda gila seks? Orang yang gila seks, dia mau nikah tak? Tahu tak mau nikah? Orang yang gila seks, setakat saya tahu, saya tanya doktor pakar dalam bidang ini, dia kata mereka ni bukan nak nikah. Mereka ni lebih suka touch and go. Bukan smart tech tau. Touch and go. Itu orang yang gila seks. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak buat begitu. Nabi nikahi setiap isterinya secara sah. Sah dengan Allah, sah dengan masyarakat Arab pada masa itu. Betul? Sebab itulah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan isteri-isterinya, ada tak bantahan? Ada tak komplain daripada orang Arab pada masa itu? Tidak, diterima baik. Kalau orang gila seks, dia bertanggungjawab tak? Orang yang gila seks ni, orang yang gila seks, dia bertanggungjawab tak? Dia hanya nak keseronokan, dia bukan nak tanggungjawab. Dia berbeza dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi nikahi mereka, Nabi jaga mereka, Nabi didik mereka. Didik. Contoh, salah seorang isteri Nabi Muhammad SAW, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ada satu pendapat mengatakan bahawa dia hafal keseluruhan Quran. Hafizah. Persoalan saya, orang yang gila seks, na'udzubillah, okey, rasa orang yang gila seks akan ajar bini tak duduk rumah, kita hafal Quran ya sama-sama. Halo? Pernah tak kalau dapat apa-apa cerita gila seks ajar bini hafal Quran? Ada ke tak ada? Saya tak pernah dengar. Betul? Kamu semua ni tak gila kan? Mungkin majoriti kita pun tak ajak isteri kita hafal keseluruhan Quran kat rumah. Siapa yang ajak isteri hafal Quran, keseluruhan Quran kat rumah? Nak kata gila seks? Kalau orang gila seks buat begitu. Tak gila pun tak buat. Jarang buat lah. Bukan tak buat, jarang. So sampai sekarang, ada tak mana-mana menunjukkan ada tanda-tanda gila seks tu? Tak ada. Dan bila saya tanya kepada missionary itu, perlahan-lahan, saya tanya dia, ada tak tanda-tanda menunjukkan dia ada tak tanda-tanda, simptom-simptom?
Dia jawab, aku tak peduli. So berarti dia ni nak lontarkan soalan, nak tuduh sesuatu, dia tak berniat nak dengar jawapan pun. Tapi bagi saya tak penting. Yang penting saya ulas dengan cara hikmah, terangkan step by step. Dan saya hanya boleh doakan semoga Allah buka hatinya, ubah hatinya, supaya kalau dia boleh faham, dia boleh terima, maka saya percaya dia akan mulai dekati kepada Islam. Tapi sesuatu yang pelik sekali adalah dia kan missionary. Dalam kitab dia ada ramai nabi-nabi yang mempunyai ramai isteri. Nabi yang ada ramai isteri. Contohnya, ada satu nabi yang sangat hebat, namanya David ataupun Daud alaihissalam. Dalam kitabnya, mengikut tafsir kitabnya, dia mempunyai 99 isteri. Saya tanya dia, you panggil Daud alaihissalam tu apa? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 9 isteri saja, kamu dah tuduh dia gila seks. Sekarang ni you punya Nabi ada 99 isteri. You panggil dia apa? Dia diam. Mana boleh diam? Kamu kena tuduh dia gila seks. Baru berhenti. Dan dalam kitabnya lagi, ada seorang Nabi sangat hebat, anak kepada Daud alaihissalam, iaitu Solomon ataupun Sulaiman alaihissalam. Mengikut kitab dia, dia mempunyai seramai 700 isteri, 300 gondek, gabung sekali 1,000. 9 isteri kamu tuduh gila seks, 1,000? Woi, jawab. Dia diam. 1,000 you kena buat CD rosak. Pasang CD, tiba-tiba CD sangkut. Gila. Sampai time kamu kata seks. Bagi saya tak kisah reaksi dia macam mana. Yang penting saya bagi jawapan dengan cara hikmah. Dan kita doakan semoga message itu, boleh bantu dia, boleh ubah persepsi dia terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tugas kita sekadar menyampaikan. Cari jalan yang hikmah, menyampaikan. Hidayah, urusan Allah, bukan urusan kita. So inilah cara, contoh saya jawab. Salah satu yang paling popular tuduhan terhadap Nabi Muhammad SAW adalah apa? Pedofil. Pernah dengar pedofil? Iaitu lelaki tua suka kepada kanak-kanak. Di mana mereka dapat cerita tu ni? Dapat idea tu? Bila mereka baca Sahih Bukhari, mereka dapati bahawa Nabi nikahi Aisyah radhiyallahu anha pada usia 6 tahun. Dan untuk pengetahuan muslimin muslimat, saya tahu ada kajian contemporary. Bahawa sepatutnya sebenarnya lebih tepat adalah Nabi nikahi dia pada usia 16 tahun. Tapi bersama dekat 19 tahun. Tetapi saya tak bincang ini disebabkan non-Muslim dia gunakan Sahih Bukhari. Maka saya tetap akan ulas. Dia kata Nabi pedofil, lelaki tua suka kepada kanak-kanak. Now, sekarang ni nak jawab soalan ini, dia ada satu syarat. Sebelum kita ulas, sebelum kita bincang, bagi tahu dia dulu, dia kena memenuhi satu syarat dulu. Iaitu tak boleh banding keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Tak boleh ambil kisah yang berlaku dulu dinilai mengikut keadaan sekarang. Kenapa tak boleh? Sebab dulu-dulu adalah community, masyarakat. Dia bukan negara. Sekarang negara. Negara ni, pernikahan ni di atas bahu kerajaan. Kerajaan yang menentukan wanita usia berapa sesuai berumah tangga, lelaki usia berapa sesuai berumah tangga. Kerajaan yang menentukan. Dulu-dulu community adalah ibu bapa yang menentukan. Janji ibu bapa terima, maka pernikahan tu sah. Sama tak keadaan? Tak sama. Maka tak boleh ambil keadaan dulu dinilai mengikut keadaan sekarang. Itu poinnya. Kalau dia setuju, baru kita bincang. Tak setuju, tak perlu bincang. Kalau dia setuju. Pertama tanya dia,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dapat restu tak daripada bapa dia? Bapa siapa? Bapa Aisyah radhiyallahu anha. Bapa dia siapa? Sayyidina Abu Bakar, betul? Radhiyallahu anhu. Dapat tak restu? Dapat. Sepatutnya cerita dah habis dah. Kalau bapa dah buat keputusan, masyarakat terima. Sebab itulah bila kita tengok orang Arab pada masa itu, ada tak sesiapa yang bantah? Ada sesiapa komplain tak pernikahan tu? Tak ada. Keluarga dia tak ada masalah, masyarakat Arab tak ada masalah. Yang paling penting yang ketiga ni, iaitu musuh Nabi, musuh Arab itu. Ada tak mereka ambil peluang untuk politikkan tak isu itu? Ada tak mereka ambil peluang untuk buruk-burukkan Nabi? Ada. Musuh pun tak ada masalah. Musuh pun terima dengan baik. Keluarga tak ada masalah. Masyarakat Arab tak ada masalah. Musuh Arab pun tak ada masalah. Lu apa masalah? What is your problem? There's no problem. Dan soalan ini wujud 200 tahun yang lalu bila orang barat baca kitab Islam. Dan dia tak pernah wujud lebih daripada 1200 tahun. Dalam otak mereka apa? Mereka ingat bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, maka mereka terus bersetubuh. Itu silap. Dalam Islam, dalam dunia sebenarnya, kita ada sesuatu yang dipanggil unwritten rules. Tahu tak unwritten rules? Kalau ini rumah saya, ini gate rumah saya. Di depan rumah saya gate ni, ini parking saya. Walaupun tak tulis nama parking saya. Kita tak bolehlah duduk rumah jauh sana, you park kat depan gate saya. Boleh? Walaupun tak tulis nama saya, automatik saya punya. Dan selepas mereka nikah, dipanggil unwritten rules. Seorang bapa, dia takkan dah serahkan anak dia masih kecil lagi kepada suami dia. Orang Cina nikahkan anak mereka semasa kandungan tau. Isteri dia mengandung, isteri dia menang, kita kawan baik, kita nikahkan mereka dulu dalam kandungan, pregnancy tu. Tak ada isu pun. Berarti selepas nikah itu, Aisyah radhiyallahu anha tetap duduk dengan bapa dia, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sehinggalah dia akhir balik. 9 tahun lebih dekat 10 tahun. 9 tahun lebih dekat 10 tahun. Kemudian apa berlaku? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak serahkan kepada Nabi lagi. Dia tunggu sebentar lagi sehinggalah apa? Sehingga dia mentally, physically bersedia, barulah dia serah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bukan saja akhir balik. Kenapa saya kata begitu? Saya ada ramai anak perempuan. Ada yang akhir balik badan macam kanak-kanak lagi. Ada yang akhir balik otak macam kanak-kanak lagi. Betul ke tidak? Abang-abang ni ada anak perempuan tak? Tahu kan? Masa dia kecil. Berarti bukan saja akhir balik, tetapi juga tunggu sehingga dia mentally, physically bersedia, dan kemudian dia diserah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila Nabi bawa dia pulang, Nabi bukan bawa kanak-kanak pulang, Nabi bawa wanita muda, isteri muda pulang. Yang mereka salah faham bila? Salah faham mereka ingat bila dah nikah 6 tahun terus bersetubuh. Itu tidak benar. Nauzubillah. Sekiranya berlaku terhadap mana-mana kanak-kanak 6 tahun dilayani oleh lelaki dewasa, apa akan jadi kepada budak itu? Apa akan jadi? Wanita tu otak apa akan jadi? Dia akan keliru, dia akan trauma, dia akan takut kepada lelaki. Pemikiran dia memang tak stabil. Tetapi kalau kita lihat Aisyah radhiyallahu anha, cuba tengok mental dia hebat tak? Dia hafal keseluruhan Quran. Dia meriwayatkan 2210 hadis. Dia jadi penasihat kepada 4 khalifah Rashidin. Dia pernah melatih tak kurang daripada 88 ulama. Dan dia juga pakar perubatan dan juga pakar dalam bidang matematik. Bila saya sebut matematik, maksudnya dia adalah salah seorang rujukan kepada para sahabat mengenai pembahagian harta pusaka. Berarti pemikiran dia begitu cergas, begitu hebat sekali. Itu bermakna dia tidak pernah disentuh oleh sesiapa pada usia kecil.
Dan dia boleh bagi tahu tak kepada orang sekiranya berlaku. Dia boleh laporkan tak? Dia boleh bagi tahu tak masyarakat terhadap Nabi, bagi tahu masyarakat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh bagi tahu. Itu sebabnya dia meriwayatkan 2210 hadis menceritakan tentang siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalan saya, dia menceritakan perkara yang baik ke perkara yang buruk? Dia cerita perkara yang baik. Ada tak menceritakan perkara yang buruk? Tak ada. Contoh, salah satu perkara yang dia sebut adalah, dia kata Nabi selalu panggil dia dengan panggilan yang manja. Apa panggilan tu? Abang. Panggilan apa ya? Dia panggil Humairah. Dah pernah dengar kan? Ataupun yang paling kerap adalah Aish. Itu paling kerap. Dia macam Melayu lah. Melayu ni suami panggil isteri sayang. Isteri panggil suami abang. Itu standard script. Melayu dia tak banyak pilihan. Orang putih banyak pilihan. Honey, pumpkin, strawberry, chocolate, sweetheart, macam-macam. Lain kali tukarlah sikit. Panggil isteri kayu manis. Halo? Tukar-tukar sikit. Tetapi Nabi panggil Aisyah radhiyallahu anha dengan panggilan manja. Itu menunjukkan hubungan mereka rapat, kasih sayang, romantik. Bukan. Tidak ada menunjukkan bahawa hubungan mereka ada problem. Tidak. Yang kedua, juga dilaporkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seringkali ada lumba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Betul ke tak betul? Pernah dengar kan? Masa Nabi muda, Nabi menang. Kadang-kadang usia meningkat lagi, Nabi kalah. Kadang-kadang Nabi sengaja kalah. Gentleman mah buat isteri gembira. Betul? Okey, pakcik-pakcik ni. Bilakah kali terakhir kamu berlumba lari dengan isteri kamu? Cakap. Isteri kat sana, dia boleh jadi saksi. Halo? Berlumba lari ni sunnah Nabi kan? Dengan isteri. Kenapa kamu tak ikut sunnah? Dan juga dilaporkan Nabi Muhammad SAW pernah bawa Aisyah radhiyallahu anha pergi ke Pekan. Pergi ke bandar. Pekan, bandar. Dan ada program. Mungkin ramai orang diri kat depan. Aisyah radhiyallahu anha tak dapat lihat dengan elok. Maka Nabi dokong dia. Biar dia duduk di bahu sini. Dan diri, dan dia dapat lihat keseluruhannya. Abang-abang, pakcik-pakcik, bilakah kali terakhir kamu dokong isteri kamu? Kalau belum, malam ni balik praktis. Jangan risau. Kalau heavyweight pun heavyweight lah. Training, praktis. Nanti siap kita bawa ke Bandar Kanga. Okey. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan hubungan mereka begitu rapat, begitu kasih sayang, begitu romantik. Nak tuduh pedofil? Itu sekadar tuduhan tanpa asas sama sekali. Satu lagi, fitnah terhadap Nabi adalah ada seorang missionary, dia tanya kepada seorang budak Melayu. Dia tanya dia, Nabi Muhammad SAW tahu tak jalan yang lurus? Dia kata tahu. Missionary pun tanya balik, kalau tahu kenapa setiap kali dia solat dia minta Allah tunjukkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus, tunjukkan kami jalan yang benar. Daripada solat pertama, solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, solat pertama hingga solat terakhir sebelum Nabi wafat, dia minta tak Allah tunjukkan jalan yang lurus. Itu menunjukkan dia tak tahu jalan yang lurus. Sebab tu dia asyik minta, Allah tak bagi tahu dia. Dia berbeza dengan Jesus Christ dalam Gospel of John chapter number 14 verse number 6. Dia kata, I am the way, the truth and the life. No man can come to the Father but by me. Jesus Christ said, I am the way. He know the way, He know the truth, He know the life. Tapi Nabi Muhammad SAW do not know the way. So dia tanya budak Melayu tu, mana satu Nabi yang benar, mana satu Nabi yang palsu? Wah, budak Melayu tu terdengar soalan tu terkejut beruk. Terkejut dia. Cepat-cepat ambil soalan tu, pergi cari ustaz dia. Tanya kat ustaz. Alhamdulillah. Ustaz dia pun tak tahu jawab. Lepas tu ustaz marah dia. Banyak tanya, iman lemah. Jangan buat begitu ya. Kalau kita tak tahu jawapan,
janganlah marah orang. Setuju tak? Cakaplah kita, mungkin kali pertama kita dengar, saya perlu buat kajian sedikit, ataupun saya tanya ustaz-ustaz yang pakar dalam bidang ini, mungkin esok saya bagi jawapan. Dalam Islam, tak tahu, tak malu dalam Islam, sebab kita manusia tak tahu setiap perkara. Betul? Tapi jangan marah. Banyak tanya iman lemah. Kenapa saya kata jangan marah? Disebabkan ustaz tu marah dia mula keliru. Ingatkan Islam ada jawapan, tak ada jawapan. Ingatkan ustaz tahu soalan ni ada jawapan, pun tak ada jawapan. Dah lah tak ada jawapan, salahkan dia lagi. Maka dia termakan kata-kata missionary itu. Dan lelaki itu telah tinggalkan Islam. Dia telah murtad. Dan sekarang ni dia jadi missionary untuk agama Nasrani di Sabah, Sarawak. Nampak? Nah, ini masalah. Saya tak salahkan ustaz tu. Mungkin dia terkejut dengan soalan ni, tak pernah dengar. Sebenarnya soalan ini mudah aja, nak jawab senang aja. Kita hanya perlu tahu punca yang menyumbang kepada kekeliruan ini. Itu saja. Tahu punca, segala-gala kamu sudah boleh ulas soalan ini. Kamu boleh jawab soalan ini dengan elok. Apa puncanya? Puncanya datang daripada terjemahan Al-Quran yang kurang tepat. Inaccurate translation. Dengan elok saya kata terjemahan. Saya tak kata Quran ada masalah. Quran tak ada masalah. Terjemahan tu yang masalah. Saya bagi contoh. Kalau saya tanya Iqra, dalam bahasa Melayu baca apa? Maksudnya apa? Bacalah, betul? Di sinilah kalau kita terjemahkan ayat Quran Iqra kepada bacalah, mulalah salah faham. Sebab dalam surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat 48 kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang ummi. Nabi tak tahu baca, tak tahu tulis. Ayat ini suruh dia bacalah. Ayat ini kata tak tahu baca, tak tahu tulis. Cakaplah betul-betul. Dia tahu baca ke tak tahu baca? Cakap betul-betul. Masalahnya terjemahan. Sebab perkataan Iqra ni dia sekurang-kurangnya ada 3 maksud. Bacalah, mengulangi, sampaikan. Jibril alaihissalam bawa wahyu kepada Nabi. Dia bawa Quran yang besar ke Quran yang kecil suruh dia baca? Ada Quran tak ni? Tak ada Quran. Betul? Tak ada Quran. Bila dia sampaikan wahyu kepada Nabi, dia suruh Nabi ulangi. Ulang. Repeat after me. Mengulangi. Sebab itulah kalau kita nak terjemahkan Iqra kepada bacalah, boleh. Syaratnya bracket. Mengulangi, sampaikan. Supaya bila orang tengok macam canggah, tapi tengok tidak, dia juga bawa maksud mengulangi. Ihdinas siratal mustaqim, masalah yang sama. Kita terjemahkan tunjukkan kami jalan yang lurus, tunjukkan kami jalan yang benar. Tapi kalau kita baca ayat Quran, contohnya surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 67, surah Yasin surah ke-36 ayat 3 dan 4. Maksud ayat Quran ni, Allah kata sesungguhnya kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah seorang nabi atau rasul yang sudah berada dalam jalan yang lurus, sudah berada dalam jalan yang benar. Allah kata apa? Allah kata Nabi Muhammad SAW sudah berada dalam jalan yang lurus, jalan yang benar. Nah, persoalan sekarang, kalau dia berada dalam jalan yang lurus, jalan yang benar, kenapa dia minta Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, tunjukkan kami jalan yang benar? Sekali lagi, terjemahan. Kalau kita baca tafsir Ibn Kathir, dia kata apa? Dia kata Nabi Muhammad SAW tidak suruh Allah tunjukkan dia jalan yang lurus, jalan yang benar. Nabi minta Allah bimbing kami dalam jalan yang lurus, dalam jalan yang benar. He didn't ask Allah to show him the right way, the straight path. He's asking Allah to continue guide us in the right way, at the right path. Dan kalau ustaz tu boleh faham, boleh jawab sedemikian, saya rasa budak Melayu tu kemungkinan besar dia tak akan terkeliru dan keluar daripada agama Islam. Saya bagi satu contoh lagi. Ini popular kat FB ya, Facebook. Sangat popular. Ada sepasang lelaki dan wanita. Orang tua lah, suami isteri. Hati baik. Mereka nak menyampaikan dakwah kepada orang Islam. Ini berlaku di Amerika. Maka suami isteri ni bawa mikrofon, bawa mic, bawa speaker ni. Dia pergi ke masjid. Tapi dia tak masuk. Dia diri luar pagar.
Suami tanya soalan, isteri jawab. Apa tujuan? Nak bagi tahu orang karya dalam masjid itu, baca Quran kamu. Dia nak sampaikan sesuatu. Maka lelaki Masalih itu pun tanya isteri dia. Dia tanya, Muhammad. Nabi Muhammad SAW, dia kata, Muhammad, his name mentioned in the Quran how many times? Nama Muhammad sebut dalam Quran berapa kali? Dia jawab, 5 times. Sebenarnya 4 times. Muhammad, 1 time, Ahmad, kira 5 times lah, boleh. Lepas tu dia tanya, Jesus Christ, his name mentioned in the Quran how many times? Maka isteri jawab, 25 times. Wah, dia cakap kuat sikit. Dia nak bagi tahu orang dalam masjid ini, bacalah Quran kamu. Nabi Muhammad SAW nama 5 kali je sebut dalam Quran, tapi Jesus Christ 25 kali. Maka siapa lebih hebat? Dia nak bandingkan siapa nama sebut lebih banyak, maka dia lebih hebat. Tapi dia tak faham keseluruhan Quran Allah turunkan melalui Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Betul? Melalui Jibril kepada Nabi. Keseluruhan Quran turun untuk Nabi Muhammad SAW. Maka Allah tak sebut nama dia. Tak sebut nama dia. Tapi bila nama dia disebut, sama ada dia orang yang kedua atau orang yang ketiga. Perkataan kul sebut dalam Quran sebanyak 332 kali. 332. Apa maksud kul? Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Bukankah nama dia sebut 332 kali? Dia kata itu tak kira. Kenapa tak kira? Sebab Quran tak sebut katakanlah wahai Muhammad, yang kita bubur. Asalnya Quran tak sebut. Betul juga Dia nak banding nama lebih banyak, maka dia lebih hebat. Okey, mari kita try. Kita cuba. Saya setuju nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 kali. Jesus Christ 25 kali. Iaitu Nabi Isa alaihissalam 25 kali. Saya setuju. Tetapi dia tak tahu Nabi Nur alaihissalam sebut dalam Quran nama dia sebanyak 47 kali. Maka tanya dia sekarang, Jesus lebih hebat ke Nabi Nur alaihissalam lebih hebat? Ibrahim alaihissalam namanya disebut dalam Quran sebanyak 74 kali. Jesus berapa kali? 25. Tanya dia, siapa lebih hebat? Nabi Musa alaihissalam namanya disebut dalam Quran sebanyak 177 kali. 177 kali. Jesus Christ berapa kali? 25 kali. Kita bagi laluan azan ke? Okey, saya habiskan. Okey. So, kalau kita banding, kenapa dia tak kata Nabi Nuh lebih hebat, Ibrahim AS lebih hebat, Nabi Musa AS lebih hebat? Kenapa dia banding Jesus dengan Muhammad SAW saja? Kita bagi laluan azan, nanti kita sambung 1-2 minit lagi insyaAllah. Kita sambung sikit lagi. Tadi dia bandingkan berapa? Dia bandingkan Nabi Isa alaihissalam, Jesus Christ dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi dia lupa Nabi Nur alaihissalam lebih banyak kali kan, 47. Ibrahim alaihissalam 74. Nabi Musa alaihissalam 177. Kenapa dia tak kata mereka lebih hebat? Syaitan? Oh, syaitan. Tahu tak syaitan nama sebut dalam Quran berapa kali? 88 kali. Tanya dia, Jesus lebih hebat ke? Syaitan lebih hebat? Sebenarnya nak banding, dia kena banding dengan cara yang betul. Nak banding, jangan banding Tuhan dengan manusia. Sebab bagi orang Kristian, Nabi Isa alaihissalam, Jesus Christ adalah Tuhan. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW adalah manusia. Jangan banding Tuhan dengan manusia. Kalau nak banding Tuhan dengan Tuhan, iaitu Jesus yang dia percaya Tuhan, kita percaya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan, maka Tuhan dengan Tuhan banding, barulah tahu siapa lebih hebat kan? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tahu tak nama Allah sebut dalam Quran berapa kali? Mau teka?
2698 kali. Jesus punya nama berapa kali? 25. 2698 kali dengan 25, siapa lebih hebat? Macam ni lah, banding baru kena. Tuhan dengan Tuhan. Anak ya. Anak tu rujuk kepada Holy Trinity yang kedua tu. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Tapi anak tu siapa? Anak tu Tuhan. Bagi mereka, Jesus adalah Allah. Bagi mereka. Tapi dalam Islam lain. Sebab sifat Allah Subhanahu Wa Taala berbeza dengan sifat Nabi Isa alaihissalam. Mana boleh sama dengan makhluk dengan penciptanya? Tak boleh. Sebab itulah kalau kamu banding, kononnya dia percaya dia Tuhan, banding dengan Allah, jauh beza. 2698 dengan 25. So inilah sebahagian contoh macam mana saya mengulas soalan-soalan daripada tuduhan-tuduhan fitnah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi banyak tapi lain kali kalau ada peluang saya ulas yang selebihnya. Ada banyak lagi. Okey, saya rasa cukuplah setakat ini perkongsian kuliah maghrib ini. Dan pertama saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pengurusi masjid dan juga ahli jawatan kuasa. Dan saya nak mohon maaf ya kalau saya terkasar bahasa, sebab saya ini orang Melaka. Orang Melaka ni dia kurang asam sikit. Asam pedas banyak. Bahasa dia kurang asam sikit. Mohon maaf lah. Dan yang terakhir, saya dan rakan-rakan kami datang dari Kuala Lumpur. Kami telah selepas solat maghrib tadi, kami pergi ke belakang, kami telah buat jamak qasar ataupun jamak takdim. Orang sini boleh faham ke? Nanti you all solat isyak, kami duduk di belakang. Boleh faham? Kalau tak faham, kami solat sekali lagi. No problem. Nanti takut nanti orang komplain. Ni penceramah cakap kuat, solat tak ada. Bukan tak ada, sudah solat. Boleh ya? Tak ada masalah? Okey. So itu sajalah perkongsian malam ini. Terima kasih banyak. Ada rezeki kita jumpa lain waktu. Assalamualaikum.